السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا عليم وبك نستعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني faqad abah. Di dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku, kullu ummati, seluruh umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat aku akan masuk syurga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man abah, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tak mau. Rasulullah bagi tawaran, semua masuk syurga insya-Allah, jangan risaulah, semua. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya hanya untuk mereka yang enggan, yang tak mau. Illa man abah, kecuali mereka yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah golongan yang enggan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, ikut perintah aku, ikut apa agama yang aku bawa, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad abah, barang siapa yang memaksiati aku, ingkar denganku, maka mereka itulah golongan yang enggan. Yang mana golongan yang enggan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikecualikan daripada golongan umatku yang masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu pentingnya kita i'tisamu bi kitabillah wal Al-Quran was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apabila telah adanya pada kita Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tidak memerlukan yang selain daripadanya. Dalam hadis yang kita bacakan pada hari ini, hadis yang ke-177, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta kebenaran untuk membaca Taurat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Bahkan ada juga riwayat daripada Hadrat Sauban radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan di sini ialah Jabir, tapi riwayat daripada Sauban juga ada juga riwayat daripada Sauban radhiyallahu anhu. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina atahu Umar faqala inna nasma'u ahadith min yahud tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha faqala
amutahawwikun antum kama tahawwakatil yahud wan nasara laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah walau kana Musa hayyam ma wasi'ahu illa tiba'i. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, sesungguhnya kami mendengar perkataan-perkataan yang menakjubkan kami daripada orang Yahudi. Makna dia menyukakan kami daripada orang Yahudi. Adakah bagus jika kami menulisnya? Maksudnya jika kami menuliskan apa yang kami suka daripada orang Yahudi. Mungkin maksud dia apa yang terkandung dalam kitab Taurat itu ialah apa yang kisah-kisah yang sama seperti mana apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ataupun kisah-kisah yang membuktikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat berkata, ia menyukakan kami, menakjubkan kami. Jadi adakah bagus jika kami menulis? Jadi seolah-olah nak minta izin untuk menulis kitab Taurat, menterjemahkan At-Taurah itu ke dalam bahasa Arab. Kami tulis boleh menjadi bukti. Tapi apa pula jawapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perkara tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat memadai dengan Al-Quran dan Sunnah, cukup. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memansuhkan syariat yang terdahulu. Jadi baginda bersabda, adakah kamu semua masih merasa kebingungan? Kebingungan ni makna dia mungkin tak faham lagi, seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasara telah menjadi bingung. Sesungguhnya aku membawa kepada kamu agama yang suci yang sangat jelas. Jika sekiranya ini dalil bahawasanya syariat Nabi terdahulu adalah termansuh dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia apa? Inilah hadis dia. Jika Musa alaihi salam hidup, tiada kelonggaran baginya melainkan ia mengikuti syariat aku. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita membaca kisah-kisah daripada nabi-nabi yang terdahulu, maka ia satu kisah untuk diambil iktibar. Bukanlah kisah-kisah tersebut untuk kita amalkan. Sebagai contoh, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, syariat dia membenarkan untuk Nabi Allah Sulaiman menundukkan jin, syaitan. Jadi orang sekarang dia pakai sihir, dia guna jin, dia kata Nabi Sulaiman boleh, takkan kita tak boleh? Ini sebab tak faham. Jadi kenapa nak ikut syariat terdahulu? Syariat Nabi Allah Musa AS juga ada perbezaan dengan syariat Nabi SAW. Antara syariat Nabi Allah Musa AS, lelaki boleh berkahwin dengan wanita, tidak ada limit. Kan asalkan boleh mampu, maka tidak ada limit, bukan 4. Ini syariat Nabi Musa. Jadi masih lagi nak mengamalkan syariat terdahulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau Musa hidup zaman aku, maka tidak ada kelonggaran baginya melainkan ia kena ikut syariat aku. Jadi makna dia Rasulullah beritahu, tak perlu kamu pergi terjemahkan Taurat, nak terjemahkan di hadapan aku, tak perlu. Cukup dengan apa yang Allah telah turunkan kepadaku. Dengan Al-Quran ini sudah cukup, tak perlu lagi. Tidak ada kelonggaran.
Zaman Nabi Allah Musa AS, pada masa itu orang lelaki tak ramai, wanita ramai. Sebab ramainya Bani Israel telah dibunuh semasa kecil. Ramai yang lelaki kena dibunuh oleh Fir'aun. Jadi syariat sesuai untuk masa zaman dia. Masya Allah. Jadi penjelasan, dengan turunnya Al-Quran, ia memasukkan semua hukum kitab yang terdahulu, sama ada Taurat, Injil, Zabur, Injil, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Suhuf makna dia adalah kitab kecil. Suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa AS sebelum Taurat. Jadi kedatangan Islam memasukkan syariat terdahulu, apatah lagi kitab yang sebelumnya, jika sekiranya telah diubah ataupun ditahrifkan sehingga tidak boleh dibezakan antara yang asli dan palsu, kerana telah wujudnya tahrif mana dia tahrif, perubahan di dalam Taurat dan Injil. Walaupun kitab asal itu belum diubah dan masih wujud, dalam keadaan itu jika ada orang meninggalkan Islam dan mengikut kitab tersebut, maka dia akan terpesong daripada kebenaran. Jadi di sini, kalaulah Taurat dan Injil yang asal itu masih wujud, tapi nak amalkan Taurat Injil yang asal syariat Nabi terdahulu, itu juga terpesong daripada kebenaran. Itu juga terpesong. Hukum-hukum yang diturunkan kepada Yahudi adalah hukum-hukum yang berat. Kan sebagai contoh, baju yang terkena najis tak boleh dibasuh, bahkan dibuang terus. Antara hukum untuk Nabi terdahulu, harta ghanimah tidak halal, tidak boleh dimakan. Jadi harta ghanimah tu dia kena letak atas bukit, dan tanda Allah Ta'ala terima, maka api kilat akan sambar dan membakarnya. Jadi syariat Nabi terdahulu ni berat. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya, makanlah makanan yang halal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa amina an-nas bawa'iqahu dakhala al-jannah. Faqala rajul, ya Rasulullah, inna hadzal yawma la kathirun fi an-nas. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan yang bagus dan halal, beramal dengan sunnah, dan manusia merasa selamat daripada kejahatannya, ia akan memasuki syurga. Seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ianya banyak pada hari ini. Baginda bersabda, ia akan wujud pada kurun-kurun selepasku. Ya Rasulullah, inna hadzal yawm lakasir wa sayakunu fi qurunin ba'di. Makna dia, yang beramal sunnah, beramal dengan sunnah, makan makanan yang halal dan tidak menzalimi orang. Makna dia manusia lain merasa selamat daripada kejahatannya. Ini sifat orang Islam yang paling kurang. Sifat orang beriman, kita kasih kepada saudara kita seperti mana kasih pada diri sendiri. Apa yang kita suka untuk diri kita, kita suka untuk orang lain.
Ini sifat orang beriman. Yuhibbun nas ma yuhibbu li nafsih, yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ini sifat orang beriman. Kalau kita amalkan agama, makna dia kita nak suka orang pun sama amalkan agama. Dia tak ada kita je datang masjid, orang lain tak datang masjid, kita buat tak peduli. Kita je dapat belajar agama, ada ilmu, dapat belajar, orang lain buat tak tahu, biarkan dia lah. Kita tak kesian dekat dia. Jadi bukan sahaja daripada sudut duniawi, bahkan ukhrawi, dua-dua sekali. Ini sifat orang beriman. Kita tak sanggup tengok orang susah, kita akan bantu dia apa sahaja keperluan dia. Itu daripada satu sudut. Daripada sudut yang lain, kita juga tak sanggup tengok orang yang tidak amalkan agama, kita akan bantu dia untuk amalkan agama. Dunia dan akhirat, ini tanda orang beriman. Membantu orang, menyayangi orang lain seperti mana kepada diri sendiri. Tapi kalau tak mampu nak jadi sifat orang beriman, jadilah orang Islam. Paling kurang ni jadi orang Islam. Orang Islam ni al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam ni yang sebenar-benar Islam ialah orang lain terselamat daripada kejahatan tangan dan kakinya, kejahatan lidahnya, apa sahaja. Maksudnya kita tak mampu nak buat baik dekat orang, paling kurang kita jangan menyusahkan orang, jangan menzalimi orang lain. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak 3 perkara. Pertama, makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Yang kedua, beramal dengan sunnah. Yang ketiga, manusia lain merasa selamat daripada kejahatannya, maka insya-Allah masuk syurga. Jadi Nabi sahabat bertanya, ia banyak pada hari ini. Makna dia, jika sifat yang diberitahu oleh Rasulullah itu, maka sahabat kata pada hari ini ramai di sahabat yang amalkan perkara ni. Makan makanan yang halal, beramal sunnah dan tidak menzalimi orang lain. Banyak pada hari ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ia akan wujud pada kurun-kurun selepasku. Maknanya selepas kewafatan aku akan ada umat-umatku yang mengamalkan Islam, mengamalkan agama. Apabila seorang memakan makanan tanpa kebenaran pemiliknya, ia bukan makanan yang baik. Jadi makanan yang baik ini bukan sahaja makanan tu adalah makanan halal. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut pasal makanan yang suci dan halal, yang kita panggil halalan tayyibah, kita tidak boleh meletakkan i'timad halalan tayyibah itu pada lisan, lidah orang bukan Islam. Sebab tu satu pendapat ulama mengatakan, jika makanan itu dimasak oleh non-Muslim, maka ia dikategorikan sebagai syubhah. Syubhah ni kena tinggal, kan? Tak pasti halal ke haram, tak pasti, syubhah. Kenapa saya kata macam tu? Banyak sebab. Kerana kefahaman orang bukan Islam ni tak sama macam orang Islam yang belajar. Non-Muslim dia faham makanan haram itu baby sahaja, BABI, itulah khinzir. Itu sahaja yang dia faham. Yang selain daripada tu, semua halal belaka lah. Babi, arak, itu je yang dia tahulah. Jadi bagi dia, selagi mana tak ada babi, selagi itu halal belaka. Jadi dia akan dakwa ini halal. Jadi kita nak percaya cakap dia ke? Nak iktimad pada perkataan dia?
Walaupun dia masak, dia cakap ini halal, kita nak percaya. Sedangkan banyak benda yang kita kena daripada situ. Kalau dia masak, memanglah kita kata sumber dia halal, tapi bekas yang digunakan tu adalah bekas yang suci. Adakah bekas yang suci? Kalau bekas yang sama tu pernah masak khinzir, tidak disuci ikut syariat, lepas tu dimasak pula makanan yang halal, adakah ia suci? Ni. Ataupun walaupun dia hidangkan makanan yang halal, ayam ke apa ke, tetapi ayam bangkai, tidak disembelih, adakah ia halal? Jadi ini persoalan seperti ini, kadang-kadang mereka tak tahu apa itu halal. Jika sekiranya makanan itu keseluruhannya adalah halal sekalipun, tetapi ia dibeli daripada sumber yang haram, didapati dengan cara mencuri, tapi makanan itu 100% halal, tapi dapat dengan cara yang haram, pun haram juga. Jadi halal haram ni cukup halus. Ambil makanan tanpa kebenaran pemilik, maka ia haram, walaupun ia adalah asalnya makanan yang halal. Apabila seseorang memakan makanan yang suci, maka dia akan mendapat dua perkara. Yang pertama, ni kesan daripada makanan. Sebab tu penting, makan makanan halal tu penting, kerana dia ada kesan dia. Makan makanan tak elok, maka natijah dia itulah jadi nak semayang pun malas, nak baca Quran malas, nak buat amalan jadi malas, sebab sumber tu dah tak elok dah. Bila seorang makan makanan yang suci dan halal, maka dia akan mendapat dua perkara. Yang pertama, makanan yang suci dan halal ini akan dipermudahkan untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, orang lain akan terselamat daripada musibah yang terjadi daripadanya. Dan dua, orang lain akan selamat daripada musibah yang terjadi daripadanya. Seseorang yang melakukan tiga perkara yang disebut dalam hadis, maka ia akan memasuki syurga, iaitu makan makanan yang halal, beramal sunnah, dan juga tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebab itu sebahagian ulama berpendapat, walaupun ni bukan pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab lah, tapi ada pendapat yang macam tu, pendapat syaz, qil, ada. Antara syarat sah solat, makanan yang suci. Ada pendapat tu, tapi itu bukan pendapat mu'tamad lah. Pendapat mu'tamadnya, kalau ikut kaedah dalam usul fiqh, syarat sah solat tidak ada kaitan dengan makanan yang suci, tapi mana dia makanan yang haram, tak ada kaitan. Sembahyang tu sah, tapi makanan yang haram tu dosa yang berasingan. Sebab di dalam, kalau kita perhatikan dalam qawaidul fiqhiyah, dalam kaedah usul fiqh, di dalam kitab Waraqat, dia ada menjelaskan satu ibarat tu, satu matan yang disebutkan, jika sekiranya satu perkara yang haram, maka dia bagi contoh, kalau satu orang yang berwuduk menggunakan air yang dicuri, air tu dia curi, lepas tu dia ambil wuduk. Macam mana air yang curi tu? Macam-macam lah. Mungkin telaga tu milik individu, dia tak minta izin, dia guna, curi air. Ataupun
Ada orang dia curi air daripada JPA, mungkin juga dia tak bayar meter, dia potong meter, dia curi air, makna dia curi air, dan dia ambil wuduk menggunakan air yang dicuri. Maka solat dia sah atau tidak? Jadi kalau ikut kawaidul fiqh, solatnya adalah sah, perbuatan itu haram tetapi solatnya sah. Sah tapi tak dapat pahala kerana melakukan perbuatan yang haram untuk solat, tapi sah. Melepaskan kefarduan tu ya. Jika sekiranya perkara yang haram itu ataupun perkara yang mamnu', yang dilarang itu, ia dilarang untuk pada ain, pada pada apa ni, dia diharamkan, dia betul-betul tepat kepada perkara yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, wanita yang berhaid tidak ditegah, mamnu', ditegah daripada melakukan solat. Itu ialah, kita kata apa, secara direct, secara direct wanita berhaid ditegah daripada melakukan solat. Jika sekiranya kalau masalah macam ini, makna dia wanita yang uzur, kalau dia solat, solat dia haram. Satu, kerana dia melakukan perkara yang ditegah dalam agama, maka solat dia tu adalah tidak sah dan haram. Haram pun ia, dan ia juga tidak sah. Jadi kenapa dia tidak sah? Kerana larangan itu adalah larangan yang secara direct kepada solat itu sendiri. Jadi kerana itu solat tu tak sah dan haram. Malah kalau wanita yang uzur rajin sangat nak solat lah, dia nak solat juga tak kira, tahu uzur tapi nak solat juga, konon-kononnya lah nak tunjuk dia tu baik, maka sembahyang dia bukannya tak sah, bahkan haram pula, buat benda berdosa, lepas tu tak sah lagi. Jadi berbeza dengan satu orang yang berwuduk dengan air yang dicuri. Kalau air yang dicuri ini, masalah mencuri ialah masalah lain, masalah curi itu adalah masalah lain. Ya betul, mencuri itu adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang. Dan juga untuk syarat sah solat, dia tidak ada kaitan dengan, kerana syarat sah solat ni guna air yang suci, tapi air yang dicuri itu air suci lah, cukuplah syarat air suci, maka solat tu adalah sah. Tetapi perbuatan tu haram, maknanya sah beserta haram. Kalau nanti wanita berhaid di solat, tidak sah beserta haram. Itu beza dia. Jadi larangan tu adalah larangan yang direct, ataupun larangan dalam masalah lain dimasuk dalam satu masalah yang lain. Walaupun ada juga pendapat mengatakan, tapi pendapat tu adalah pendapat tidak diguna pakailah, pendapat yang lemah. Maknanya syarat sah solat makanan suci, ataupun syarat sah solat air wuduk tu ialah daripada sumber yang halal, bukan yang dicuri. Tapi pendapat ni adalah pendapat sebahagian kecil, qil sahaja. Mu'tamadnya adalah tetap sah, walaupun dia mencuri, walaupun dia memakan makanan yang dicuri, walaupun dia ambil wuduk guna air yang dicuri. Sahabat bertanya, ia banyak pada hari ini, maknanya ramai sahabat yang mengamalkan 3 perkara yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada soalan yang tersembunyi. Maksud dia, bila sahabat bagi tahu pada hari ini banyak, maksud dia akan datang tu macam mana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faham maksud pertanyaan para sahabat ini.
Sebab kalau kita terjemahkan balik hadis tu, kita lihat, barang siapa memakan makanan yang bagus dan halal, beramal dengan sunnah, dan manusia lain merasa selamat daripada kejahatannya, dia akan masuk syurga. Satu orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang Tuan beritahu ni alhamdulillah pada hari ini ramai orang amalkan, ramai semua sahabat amalkan, ia banyak pada hari ini. Tetapi di situ ada juga soalan mahzuf berserta dengan kenyataan ini. Kenyataan ini ia banyak pada hari ini. Maksud dia, sahabat ni secara indirect, secara tidak langsung nak bertanya juga pada Rasulullah, ya Rasulullah hari ni alhamdulillah banyak. Maksud dia apa? Maksudnya nak tanya yang akan datang tu macam mana, akan datang tu macam mana. Itu maksud dia. Sebab tu di sini soalan yang mahzuf ataupun soalan yang tersembunyi itu beritahu pada kami berkenaan keadaan yang akan datang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan alimul ghaib, dia tidak tahu perkara yang akan datang. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah. Maka oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami apa yang ditanya oleh para sahabat, iaitu soalan tersembunyi ataupun soalan mahzuf yang tidak ada dalam kenyataan, tetapi Nabi faham dalam situasi. Maksud sahabat berkata zaman sekarang alhamdulillah, maksud dia akan datang tu macam mana ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu jawapan yang sesuai dengan pertanyaan sahabat. Wa sayakunu fi qurunin ba'di, makna dia pada kurun-kurun yang akan datang. Jadi di sini ianya akan wujud pada kurun-kurun selepasku. Makna dia amalan-amalan yang baik ini, umatku yang mengamalkan sunnah, yang menunaikan syarat untuk memasuki syurga, bukan sahaja pada zaman aku, tapi selepas aku wafat juga akan ada umatku yang mengamalkan sunnah sehingga ia dapat memasuki syurga. Dan juga daripada hadis ini juga satu isyaratan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kiamat tu tidak berlaku, tidak diberitahu bila masanya, maknanya daripada di sini ada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kiamat itu mestilah dalam tempoh beratus-ratus tahun daripada sekarang. Maknanya bukan dalam tempoh yang dekat. Walaupun ada sebahagian sahabat merasakan kiamat ni akan berlaku 100 tahun lagi ke, tapi Nabi di sini ada isyarah daripada Nabi. Rasulullah beritahu wasayakunu fi qurunin ba'di. Rasulullah tak beritahu fi qarnin ba'di. Kalau qarnin ba'di, akan ada juga orang-orang yang baik ni pada selepas satu kurun selepasku. Selepas aku wafat ni dalam tempoh 100 tahun pun masih ada lagi, lepas tu tak tahu. Tak ada, Nabi tak beritahu macam tu. Tapi Rasulullah beritahu ratusan. Kerana satu kurun ia menyamai 100 tahun. Satu kurun adalah 100 tahun. Sekarang ni daripada zaman Rasulullah sampai sekarang dah lebih daripada 14 kurun, dan kita dah masuk ke kurun ke-15. Jadi ia bertepatanlah dengan hadis ini yang mana Rasulullah beritahu kurun-kurun, bukan satu kurun tapi kurunin, dengan menggunakan perkataan plural dalam bahasa Arab, iaitu bilangan yang banyak. Satu kurun tu dah 100 tahun. Kalau Rasulullah kata kurun-kurun, makna dia kurun tu selepas Rasulullah wafat ni umat Nabi akan masih wujud lagi, berkurun-kurun lagi, banyak lagi. Bukan saja umat Nabi akan wujud, umat Nabi yang baik, yang mengamalkan Islam sehingga menepati syarat untuk masuk syurga yang disebut dalam hadis ni masih lagi akan wujud. Maka kerana itulah Nabi SAW beritahu wasayakunu fi qurunin ba'di, akan ada pada kurun-kurun, banyak kurun-kurun selepas daripada kewafatan aku akan ada lagi.
mereka yang mengamalkan Islam yang sempurna. Semoga Allah SWT memasukkan kita dalam golongan-golongan yang diberi berita gembira oleh Nabi SAW, dan dengan mengamalkan sunnah, tidak melakukan kezaliman, memakan daripada sumber yang halal, mencari sumber yang halal, itu adalah fardu bagi umat Islam. Jadi semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita, kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.